Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, Kau berkatilah hidup kami pada hari ini, pada pengakhirannya Sya'ban. Dan mudah-mudahan ya Allah Kau sampaikan kami esok ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Kau sejahterakan kami esok ke dalam bulannya Ramadan. Wa sallim Ramadana lana. Ya Allah, Kau berikan kami kekuatan sehingga penghujungnya Ramadan ya Allah. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, Kau sejahterakan besok Ramadan kami. Yang mudah-mudahan setiap amalan, pekerjaan, ibadat yang kami lakukan dalam bulan Ramadan pada kali ini mutaqabbala, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Amin Allahumma amin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, karangan Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani. Dan insya-Allah Ramadan pun nanti seperti biasa dalam hashtag Santapan Rohani kita akan istiqamah meneruskan pembacaan nasihat-nasihat daripada Allah, nasihat daripada Rasul, daripada nasihat daripada para as-sahabah, nasihat daripada salafuna as-salih. Mudah-mudahan kehidupan kita terus menjadi lebih baik bila mana sentiasa mendengar nasihat. Pada hari ini kita mendengar satu nasihat yang dirawikan daripada Hatim Al-Aqsam. Berkenaan, tulis di ruangan komen, ugutan syaitan. Saya rasa santapan pada hari ini agak bagus. Sebab selama ni tuan-tuan, kita tak pernah tahu apa yang syaitan ugut kita. Dan apa yang syaitan ugut kita. Tuan-tuan tahu tak, bila sebut syaitan ugut kita, siapa yang dia ugut? Cuba jawab di ruangan komen. Setiap pagi syaitan dah ugut kita ni. Cuma kita tak dengar, kita tak sedar, kita tak tahu. Dan ugutan syaitan itu kepada manusia, siapa tu manusia? Nanti hamba syarah. Kalau tuan-tuan tahu, cuba tulis dahulu di ruangan komen. Sementara tuan-tuan like, tuan-tuan share, tuan-tuan tag nama orang yang anda sayang. Berkenaan tajuk ugutan syaitan kepada manusia, tentang makanan, tentang pakaian, dan tentang tempat kediaman. Tiap-tiap pagi diugut kita. Siapa kita itu? Iaitu nafsu. Dia ugut nafsu kita ni. Dan tuan-tuan tahu tak, siapa yang ada ketika itu, waktu syaitan tu ugut kita, kita tak sedar.
bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju. Tapi tak sedar tuan-tuan, syaitan dia ugut kita setiap pagi. Siapa yang dia ugut itu? Tulis, iaitu nafsu kita. Dia ugut nafsu kita. Dan ketika dia ugut nafsu kita tu, tuan-tuan tahu tak dia bersama dengan siapa? Cuba tulis di ruangan komen. Yang menjadikan syaitan itu semakin hebat ialah 2 lawan 1. 2 lawan 1 ketika itu. Tak termasuk lagi pengaruh-pengaruh yang lain. Tuan-tuan tahu tak siapakah ketika syaitan datang kepada kita dan ugut nafsu kita, berkenaan pakaian kita, makanan kita, kediaman kita. Ketika itu dia bersama siapa? Cuba tulis di ruangan komen. Kalau tuan-tuan boleh jawab soalan ni, bagus. Bermakna tuan-tuan dah semakin jelas. Sebab itulah pentingnya kenapa kena sentiasa menghalusi ilmu tauhid. Dan benda ni yang kita ajar dalam program Nak Baiki Solat edisi Ramadan. Sebab kalau tuan-tuan tak jelas, tuan-tuan tak tahu siapa dia ni, tuan-tuan, bila tak kenal musuh, macam mana tuan-tuan nak fight dengan musuh? Khatijah yang kata hati kita belum tak tepat lagi. Soalan saya, ketika syaitan duk ugut kita tu, syaitan ni ada, dia panggil ada tentera dia yang bersama ketika itu. Dan tentera tu ada bersama dengan kita. Dan tentera tu nanti yang akan follow up. Syaitan dia ugut, tentera tu tukar follow up. Maknanya Ramlah Omar kata hati tak betul lagi. Yang lain cuba jawab. Maknanya tuan-tuan, bila mana dia ugut kita, dan satu lagi makhluk ni, Badrul Syam kata hati, salah. Okey, terima kasih Ramlah Omar. Betul, jawabnya Qorin. Qorin ni tukar support. Tukar support. Bila syaitan ni ugut nafsu kita, dan Qorin ni tukang support, Qorin ni tukang belai, Qorin tukang kipas, maka bila syaitan tu balik tuan-tuan, Qorin yang tukang update. Qorin yang tukang follow up. Dia follow up. Kau ingat tak hari tu syaitan duk ugut kau? Nafsu berkata, ya. Allahu Akbar. Lemahnya nafsu kita. Sebab tu ingat tuan-tuan, kenapa pentingnya berguru? Kenapa pentingnya berguru? Antaranya tak dapat tidak tuan-tuan. Kerana apa? Kita tak mampu lawan. Itu baru 2. Untuk pengetahuan tuan-tuan, musuh kita ada 4 secara teorinya. Ada 4. Tuan-tuan seorang. Sebab tu sekurang-kurang bila ada guru dah ada 2. Bila ada circle dah ada 3. Bila ada ilmu dah ada 4. Barulah adil 4 lawan 4. Ni bila kita tak kenal musuh kita, tak tahu kekuatan musuh, tak tahu kelemahan musuh, tak tahu strategi musuh. Macam hari ni kita akan belajar strategi musuh. Ni kita akan belajar hari ni strategi musuh. Supaya bila kita tahu ni strategi dia. Siapa pihak lawan kita? Syaitan. Siapa yang bersama dengan dia? Qorin. Syaitan tu akan pergi balik. Qorin ni sentiasa duduk dalam tubuh kita. Betul Salmah Desa. Qorin tu kan kipas. Dia kipas. Nanti bila syaitan dah pergi, Qorin ni lah dia tukar update. Dia tukar follow up. Kau ingat hari tu? Kau ingat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebab tu hari ni fikir-fikirkanlah sejenak. Kalau hidup tuan-tuan tak ada guru, tak ada mentor, tak ada mursyid, tak ada circle, apatah lagi tak ada amalan, tak ada ilmu tuan-tuan, macam mana agaknya kita nak cari kekuatan nak melawan dengan musuh. Baik. Apakah ugutan syaitan? Dirawikan daripada Hatim Al-A'sam, ma min sabahin illa wa yaqulu asyaitanu li ma ta'kulu wa ma talbisu wa aina taskunu. Allah. Pandai dia tanya kita ni. Fa aqulul maut wa albasul kafana wa askunul qabra fayahrabu. Lagi dia. Okey, tulis. Qorin tu apa ustaz? Tak apa, nanti saya syarah Qorin tu apa. Cuba Google Qorin tu apa.
Dah? Sabda Nabi SAW, setiap anak Adam yang dilahirkan akan dilahirkan bersamanya qarin. Dah? Sebab tu kadang-kadang Ramadan Ustaz, bukan ke bila mana Ramadan syaitan dipenjara. Kenapa masih lagi ada orang tak semayang? Masih lagi ada orang mencuri? Masih ada lagi orang tak puasa? Masih ada lagi orang buat maksiat? Jawabnya tuan-tuan, memang syaitan dipenjara. Tetapi anak murid syaitan masih lagi ada. Siapa dia? Qarin. Dah? Qarin ni sebangsa dengan syaitan yang dia duduk dalam tubuh badan kita. Sepatutnya kita kena Islamkan Qarin ni. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Jelas ke jelas? Baik. Berkata Hatim, tiada suatu pagi pun berlalu. Maknanya apa? Setiap pagi. Ingat tuan-tuan hari ni kita belajar strategi musuh. Setiap pagi, tak ada berlalu pun satu pagi, illa melainkan yaqulu syaitanu li, bertanya syaitan kepadaku, Allahumma salli ala Muhammad. Kalaulah kita, Allah Ta'ala buka hijab, dengar pendengaran benda ni tuan-tuan, kita akan dengar. Tapi Tuhan tak bagi, tak mampu kita nak dengar. Maknanya setiap pagi, Allah Ta'ala buka kepada Hatim Al-A'sam ni, setiap pagi dia dengar ugutan syaitan. Setiap pagi dia dengar. Apa dia? Berkata syaitan kepadaku, syaitan tanya, ma ta'kulu, apakah yang kamu makan hari ni? Pandai-pandai dia nak tanya. Ya Hatim, apa yang kau makan hari ni? Tanyanya syaitan. Wa ma talbisu, dan apakah yang kau pakai hari ni? Tanyanya syaitan. Macam baik kan soalan tu? Macam baik kan? 2. 3. Wa aina taskunu, dan di mana kau duduk hari ni? Di manakah kau tinggal hari ni? Tanyanya syaitan kepada Hatim Al-A'sam setiap pagi. Itulah soalan daripada syaitan. Dia cuba nak ugut kita tu. Fa'aqulu, maka Hatim Al-A'sam ni pun pandai. Maka dia pun menjawab. Sebab beliau ni salah seorang daripada golongan sufi, tuan-tuan. Baik. Yang duduk di Khurasan. Fa'aqulu, maka berkatalah oleh aku. Okey, tuan-tuan tulis jawapan ni. Mudah-mudahan kita dah tahu ini jawapan bagi soalan tadi. Kalaulah Allah Ta'ala buka hijab, tak mustahil bagi Allah. Kalau Tuhan mula buka hijab, kalau kita dengar soalan ni setiap pagi, ni jawapan dia. Fa'aqulu, maka berkatalah oleh aku Al-Hatim Al-A'sam, aqulul mauta. Aku ni setiap pagi aku makan apa? Aku makan maut. Aqulul mauta, aku makan akan kematian. Aku makan maut. Lepas tu, wa albasul kafana, dan aku pakai yang dikatakan kain kafan. Dan aku pakai yang dikatakan kain kafan. 2. Wa askunul qabra, dan kemudian aku akan tinggal di kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa berani jawab macam ni? Tak, sekurang-kurangnya kita tahu jawapan. Dia kata apa? Kata Hatim, kau nak tahu syaitan aku makan apa tiap pagi? Tiap pagi aku makan kematian. Itulah makanan aku. Kau nak tahu aku pakai apa hari-hari? Maka aku pakai al-kafana, kain kafan. Kau tanya kan? Musuh syaitan kau tanya kan? Qarin duk kipah dia. Kau tahu kan? Setiap hari-hari aku tinggal kat mana? Wa askunul qabra, dan aku tinggal dan aku meninggal, dan aku akan tinggal dalam kubur. Setelah Hatim Al-A'sam kata begitu, fayahrabu, maka larilah syaitan daripadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lari syaitan. Tergedik-gedik lari, tuan-tuan. Baik, artinya apa? Hatim Al-A'sam ialah Abu Abdurrahman Al-Hatim bin Alwan. Pendapat lain mengatakan Hatim bin Yusuf. Beliau termasuk syekh besar daripada golongan sufi yang terkemuka, yang menetap di daerah Khurasan. Hatim juga murid kepada Syaqiq. Ini cerita serba sejarah sedikit berkenaan perjalanan hidup beliau dan asal usul beliau. Jadi maknanya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas. Kalau kita faham jawapan tadi, tuan-tuan tak rugi pun cuba buat. Tak rugi pun. Setiap pagi, cuba kita rasa ada syaitan tanya. Cuba kita rasa. Agak-agak kalau syaitan tanya akulah, kau makan apa hari ni? Jawab, aku makan kematian. Kalaulah kita terasa dengar syaitan tanya, ni, hari ni kau nak pakai apa? Hari ni kau nak pakai apa? Cuba jawab.
aku nak pakai kain kafan. Boleh ke boleh? Sebab apa tuan-tuan? Minta maaf dah. Cuba jawab sekejap di ruang komen. Situasi ini, yang dua ni, memang berlaku setiap hari kan? Memang berlaku setiap hari kan? Hari-hari fikir, hari ni aku nak makan apa? Syaitan pun duk godek. Dah, dia bawa lah pada akal kita. Memori. Dia bawa pada akal kita gambaran. Semalam baru tengok IG. Dah? Nombor 4 ada ke Fiza? Tak ada, 3 sahaja. 3 sahaja. Dah? Semalam baru tengok IG. Tengoklah. Kedai tu, kedai ni, kedai tu, kedai ni. Ni besok aku nak buka dekat mana? Puasa belum lagi. Puasa belum lagi. Besok dah fikir dah nak berbuka di mana. Dah buat plan. Tuan-tuan, itulah kerja syaitan. Dia bawa kepada kita satu gambaran untuk melalaikan kepada kita kepada rezeki minallah. Saya tak kata salah, tetapi kita nak belajar bagaimana yang dikatakan nak menjaga hati dan akal. Dan tengok Norani Yusof dah fikir dah. Hari ni baru nak makan apa? Nak makan apa? Cuba kita gunakan satu ilmu baru ni. Kalau boleh tuan-tuan saya nak bagi homework boleh. Biasa homework ni saya bagi dalam program nak baki solat Ramadan. Kami kalau masuk, kalau tuan-tuan join program MBS, saya doakan semua yang tengok live hari ni join. Sebab apa? Ilmu ni terlalu power, program terlalu best. Walaupun belajar secara online tuan-tuan, tapi macam mana saya boleh mengaturkan program itu seumpama offline. Kita ada homework. Jadi saya nak hari ni tuan-tuan buat homework, cari satu paper, nak tengok benda ni power tak power, cari satu paper, tulis. Tulis 3. Setiap pagi, kalau aku fikir nak makan apa, tulis, makananku adalah kematian. Jawab tu dulu, sebelum nak pergi kepada poin nombor 2, nombor 3. Kalau ditanya, agak-agak hari ni aku nak pakai apa ya? Orang perempuan kalau buat fikir pakaian, malam lagi fikir dah. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Malam lagi fikir dah. Ni besok nak pakai apa ni? Allah, tudung pula tak ada, tak matching. Baju dah gosok, tudung tak matching. Malam-malam fikir bangun 4 pagi, 5 pagi gosok baju, tudung tak matching, ambil pula baju lain. Gosok tudung. Dah kena tudung pula, alamak kain pula tak matching. Betul ke betul? Cuba belajar tuan-tuan, kita belajar kaedah tasawuf. Belajar kaedah tasawuf. Bila tuan-tuan datang perasaan, aku nak pakai apa ke ni? Cuba jawab. Cuba jawab dulu. Jawapan nombor 1, ya Allah, pakaian aku hari ni ialah kain kafan. Cuba tulis tuan-tuan, pakaian aku hari ni adalah kain kafan. Dah jawab kain kafan, barulah fikir, takkan nak pergi rumah kenduri pakai kain kafan. Lagi orang kata pocong. Lagi orang kata polong berjalan dan sebagainya. Lepas tu barulah prepare nak cari baju lain. Saya tak kata salah, tapi kita nak belajar ubah mindset kita, cara pemikiran kita, kerana itulah setiap pagi soalan daripada syaitan. Suami mewakilkan, terima kasih kepada para suami. Itulah soalan daripada syaitan. Setiap pagi syaitan tanya kepada Hatib Al-Aqsam, kita je tak dengar. Bangun je pagi, dia bisik, Hatim, kau makan apa hari ni? Hatib Al-Aqsam pun jawab, aku makan kematian. Maknanya, kalau hari ni tuan-tuan datang pemikiran, nak makan apa hari ni? Jawab dulu, aku nak makan kematian. Itulah makanan aku. Aku nak mati. Makanan aku nak kematian. Cuba jawab. Dah tulis besar-besar. Tampal. Kalau terlupa, baca. Kalau ditanya pula, kau nak pakai apa hari ni, wahai Hatim? Hatim akan jawab, aku nak pakai kain kafan. Tulis. Itulah pakaian yang aku nak pakai hari ni. Mampu tak? Tak mampu, Ustaz. Olok-olok je. Tak apa. Olok-olok pun tak apa. Sekurang-kurangnya kita mempunyai satu pendekatan ataupun satu teknik ataupun satu cara yang dinisbahkan kepada kebaikan. Itu matlamat kita. Tuan-tuan, benda ni kalau tuan-tuan tak pernah cuba, tuan-tuan tak pernah try, tuan-tuan tak tahu kehebatannya. Ilmu ni bukan bicara, ilmu ni praktikal. Jelas? Ummu Wardah dah jawab dah. Rasa lain macam kan? Baru jawab lain macam. Ummu Wardah, Musa kata lain macam. Bila mana Hatib Al-Aqsam cakap je begitu, berlari Fayah Robu, berlari syaitan. Aku tak ada lawan orang ni. 2. Yang ketiga, bila tanya,
Ni bisnes naik ni, rasa nak beli rumah baru ni. Syaitan akan tanya. Tuan-tuan bila plan saja nak beli rumah baru, syaitan akan tanya. Dia akan tanya. Macam semalam dah tengok dah rumah dekat Mudah. Dah buka dah lelong.my. Dah buka dah. Setiap pagi bila bangun je, itulah mainan dia. Kau dah fikir dah besok kau nak duduk kat mana? Takkan dah duduk sini lama-lama, untung dah banyak. Jawab dulu. Rumah aku adalah kubur. Itulah tempat kediaman aku. Tempat kediaman aku adalah kubur. Letak dalam kepala otak kita, itu nombor satu. Lepas tu, biasalah iman, anfus naik turun. Dah lepas tu buka lah, habis-habis subuh tu buka lah, godek lah, buka Mudah balik. Nak tahu kita. Tapi sekurang-kurangnya kita letak level yang pertama. Kalau ditanya oleh syaitan, di manakah tempat kediaman kamu? Jawab kubur. InsyaAllah dia akan lari, tuan-tuan. Baik. Diriwayatkan, ni ada cerita best. Seorang wanita pernah datang kepadanya, Hatim Al-Asam, dan bertanya tentang suatu hal. Pada masa itu, wanita tersebut kentut. Maaf dah. Seorang perempuan datang berjumpa Hatim Al-Asam. Lepas tu bila dia jumpa tu, tiba-tiba perempuan tu kentut. Sehingga nampak perasaan malu dan tersipu-sipu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan tengah-tengah berkumpul kita kentut, orang tengok kita belaka. Maka datanglah malu dan tersipu-sipu kepada perempuan tadi. Lalu Hatim berkata, kuatkanlah suaramu sedikit, kata Hatim Al-Asam. Kuatkan suara. Sekadar berpura-pura sebagai seorang yang tuli. Hatim ni kata, aku tak dengar ni. Dia macam kata dia pekak. Dia berlakon macam dia pekak. Apa dia? Kata Hatim Al-Asam. Dia kata, cakap kuat sikit, aku tak dengar ni. Dia berpura-pura macam dia tu pekak. Wanita itu pun gembira dan tidak lagi berasa malu atas kentutnya tersebut. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni adab hebat dia. Dia perasan perempuan terkentut, tapi dia buat tak dengar. Dia buat tak, apa dia? Cakap kau sikit, aku tak dengar ni. Seolah-olah kentut tadi dia tak dengar. Nak jaga hati manusia. Wanita itu pun gembira. Gembiralah. Dia tak dengar ni kentut aku ni. Dan tidak lagi berasa malu atas kentutnya. Malah wanita itu bilang, Tuan Hatim tidak lagi mendengar suara. Mulai saat inilah Hatim dikenali sebagai Al-Aqsam, orang yang tuli. Tu sejarahnya. Kenapa dipanggil sebagai orang yang tuli? Orang ingat dia ni pekak. Padahal dia bukan pekak. Dia sengaja buat-buat pekak. Tak nak dengar benda yang tak baik. Tak nak dengar benda yang tak sepatutnya. Tak nak dengar benda yang boleh menyakiti hati orang lain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Moral of the story yang kita boleh ambil daripada kisah ini, tuan-tuan, samalah macam benda tadi. Dah berpura-pura dahulu pun tak apa. Berpura-pura. Maknanya, kalau setiap pagi syaitan akan tanya. Sebab, dengar dah, kan saya kata mula-mula tadi, syaitan akan mempengaruhi nafsu. Nafsu yang mempengaruhi kita. Dan, kawan kepada syaitan adalah qarin. Bila syaitan dah pergi, qarin ni stay back. Dia tukang update. Dia tukang follow up. Dia tukang push. Macam mana nafsu? Kau tak ingat tadi syaitan dah hugut kau, apa dia? Contoh. Maka nafsu pun hantar signal dekat otak. Nak pakai apa hari ni? Baju banyak ni. Buka lemari je, brum. Tuan-tuan. Maaf saya nak tanya ni. Saya rasa benda ni saya nak buat lah. Sebab dulu, dalam salah satu program NBS Ramadan kami, NBS program Nak Baki Solat, saya pernah terfikir nak buat benda ni. Dan saya rasa saya nak jadikan dia sebagai satu projek yang nyata. Sebagai satu projek yang nyata. Saya tak nak projek ni sekadar angan-angan, tapi saya nak buat sungguh-sungguh, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah ke tidak, bila buka almari baju, tuan-tuan nampak yang tengah-tengah tu kain kafan. Yang betul-betul kain kafan itu, tuan-tuan, kita bubuh gantung, kita bubuh hanger. Dekat kain kafan tu ada apa tu? Ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kain kafan. Kita lipat elok-elok, bubuh hanger. Kemudian kita jarakkan sedikit. Bila buka je lemari, nampak kain kafan. Buka je lemari, baju kiri kanan banyak ni. Benda yang mula-mula kita nampak dalam almari baju kita, kain kafan yang akan aku pakai nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Tuan-tuan pernah ke terfikir buat benda ni? Supaya bila mana ditanya kepada akal, nafsu, hati, minda kita, apa kau nak pakai hari ni? Kain kafan. Jawab tu dulu. Walaupun saya tahu kita akan memilih baju yang kita suka, tak ada masalah. Yang paling penting, kita dahulukan apa yang lebih aula pada minda, hati, akal dan kehidupan kita yang pasti. Tuan-tuan jelas? Saya nak tanya dulu. Siapa yang buka-buka almari baju dia ada kain kafan? Pernah juga ustaz belum buat, ya Allah. Siapa yang pernah buka-buka almari baju, kain kafan letak tengah-tengah? Tak pernah nampak ustaz. Siapa yang pernah buat? Set jenazah ada dalam almari, tak jadi Khatijah Nayan, tak jadi. Yang tu tersimpan. Sekarang ni saya nak kain kafan tu lipat elok-elok, letak betul-betul di antara baju-baju yang kita nak pakai hari-hari. Allah, sedapnya hari ni Tuhan bagi manis. Manis sangat ilmu hari ni. Manis. Manis lagi nyata, lagi jelas. Siapa jelas? Dah? Tak pernah lagi. Belum berani. Tengok. Bagus. Bagus Syahidah Osman. Saya suka jawapan tu. Belum berani. Buat. Belum beli kain kafan. Sekarang ni, yang saya nak ialah kain kafan tu lipat dia elok-elok. Letak hanger. Dah? Letak hanger. Kalau berani tak tarikh lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tak berani tu? Kak Nurani Yusof. Maknanya, Nida Ibrahim tak pernah terfikir teknik ni. Tak apa, tak pernah terfikir. Biar saya tolong fikirkan. Yang ni pentingnya guru. Sebab tu pentingnya mursyid. Kita tolong fikirkan, tuan-tuan buat praktikal. Lipat elok-elok. Dah? Lepas tu, gunting tali tu. Maknanya letak kain kapan tu. Letak 2 hanger lah sebab dia berat. Dia berat kan? Maka letak 2 hanger, gantung kain kapan dekat tengah-tengah. Lepas tu, buat potongan-potongan kain untuk kita ikat kepala, ikat tengkok, ikat pinggang, ikat kaki. Letak 7 raut jahit apa tu? Kain. Dah? Lepas tu, ambil lah kapur barus ke. Kapur barus tu tak payahlah. Yang tu simpan letak dekat bawah. Sekurang-kurangnya matlamat saya ialah, bila tuan-tuan buka je lemari baju, nampak benda tu dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah? Tak berani lagi, insya-Allah. Mohon kekuatan untuk buat Khatijah. Buat dulu. Trust the process. Buka je lemari baju, nampak benda tu dulu. Buka je lemari baju, nampak benda tu dulu. Dan saya nak tuan-tuan tulis hari ni, dah? Apa menu hari ni? Kematian. Tampal dekat dapur. Dah? Office tolong buat. Buat satu, tampal kat dapur. Dan kami yang akan mulakan dulu. Nanti kami akan update. Apa menu makan hari ni? Iaitu kematian. Tulis. Itu makanan yang kita akan makan hari ni. Buat cantik-cantik. Buat comel-comel. Kalau tuan-tuan nak buat khot, nak tulis khot pun boleh. Kita ada staff yang boleh bantu. Nak buat nama macam mana. Dah? Nanti harga cerita dengan dia lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tulis. Boleh tulis. Berani buat. Buatlah. Tak rugi pun. Dah? Menu makanan hari ni, kematian. Tulis. Itulah jawapan Hatib Al-A'sam. Sehingga bila dia kata begitu, berlari puak-puak syaitan ni. Tak jadi dah nak ugut Hatib Al-A'sam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dah? 101 impian. Apa dia? Pertama, rumah dalam kubur. Tulis. Barulah tulis rumah banglo ke, rumah semidi ke. Dah? Tapi kubur tu lot tepi. Ada aircon. Senang orang nak ziarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tulis impian. Nak kubur lot tepi. Senang nak tambah aircon ke, kalau takut panas kena azab besok kan, tulis. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas? Badrul Syam. Alamak. Ada orang minta lah. Khot. Sudah. Sambung tuan-tuan. Di antara kata-kata mutiara. Sikit lagi bagus. Kalau tuan-tuan tak tahu nak buat, nanti kami akan keluarkan produk. Maaf tuan-tuan, kami keluarkan produk bukan untuk niaga. Sebab kami tak fokus banyak, kami fokus kepada circle sahaja. Produk yang setiap kami keluarkan, beg sugi, kami akan fokus lebih kepada circle. Sebab kami nak bantu orang yang nak dengan kami. Dah. Jadi insyaAllah kita akan prepare, kita akan keluarkan produk tu.
Dan produk tu bukan produk yang disimpan, yang digantung. Kalau boleh kami nak sediakan hanger sekali. Hanger yang berat. Wallahu a'lam. Di antara mutiara hikmahnya, tiada waktu pagi datang melainkan syaitan mencercaku dengan soalan-soalan yang menggoda. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu pakai? Di manakah kamu tinggal? Setiap pagi tuan-tuan, syaitan datang, dia goda Hatib Al-Aqsam ni dengan soalan tadi. Saya tidak ingin hanyut dengan perangkap itu, maka saya cukup menjawabnya. Saya akan makan kematian, saya akan mengenakan kain kafan, dan saya akan tinggal dalam liang kubur. Itu jawapannya. Pernah satu hari disoal. Satu hari ni syaitan soal dia, tidakkah kamu menginginkan sesuatu? Kau tak nak sesuatu ke? Maka saya menjawab, saya ingin selalu sihat daripada pagi hingga malam. Kalaulah aku ada impian, aku nak sihat je, kata Hatib Al-Aqsam. Ditanya lagi, bukankah kamu selama hari ni sihat? Bukankah kamu selama seharian ni sihat? Bukankah selama ni kau dah sihat dah? Tanya syaitan. Saya menjawab, sihatku menurutku adalah tidak menjalankan dosa daripada pagi hingga malam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dia kata makna sihat yang aku nak, aku langsung tak buat dosa. Aku langsung tak nak buat dosa. 2. Yang ketiga, saya pernah dalam suatu pertempuran, saya ditangkap oleh seorang tentera Turki. Kemudian badan saya dilentangkan untuk disembelih. Hati saya tidak berasa takut sedikit pun. Bahkan saya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala untukku. Ketika prajurit itu menghunus pedangnya untuk menyembelihku, tiba-tiba muncul sebuah anak panah menembusnya sampai mati hingga ia terkapar dariku. Saya pun segera berdiri dan beredar dari tempat tersebut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maqam ni tuan-tuan jauh daripada kita, tapi kita kena berazam, ya Allah, kalau kau anugerahkan kepada kami sifat begini, perasaan begini, syukur sangat dah, alhamdulillah. Baik. Barang siapa masuki mazhab kami ini, hendaklah ia menerima 4 hal kematian. Mati putih kerana lapar, mati hitam kerana menanggung penderitaan dari manusia, mati merah kerana berbuat ketelusan untuk melawan hawa nafsu, dan mati hijau kerana fitnah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan apa yang kita dengar, nasihat daripada satu awliya illahi ta'ala yang bernama Hatib Al-Aqsam. Hatib yang digelarkan dengan pekak. Dia ni tak pekak, tapi sengaja suka buat pekak sebab tak nak dengar benda-benda tak berfaedah. Kita boleh tiru perbuatan ni. Pergi kenduri, dengar kentut, buat pekak. Apa? Buat tak dengar. Padahal kita dengar. Contoh. Jadi, apa nasihat kita dapat belajar pada hari ini? Secara ringkas, pertama, kalaulah syaitan ugut kita, apa yang kau makan hari ini? Jawab dulu, makanku adalah kematian. Itulah makanan yang aku akan makan setiap hari. Walaupun saya yakin kita ada plan, tapi dengar dulu, trust the process. Tulis makan menu hari ini kematian. Tampal dekat dapur. Tak nak tengok pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan buat dulu. InsyaAllah tuan-tuan akan mula berjaya. Inilah cara teknik yang saya ajar dalam program NBS tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang rasa, Ustaz, ada tak edisi percuma? Tuan-tuan klik sekarang. Boleh daftar sebab kami nak beri yang percuma. Supaya tuan-tuan boleh belajar dengan mudah tanpa kos. Supaya tuan-tuan jelas apa yang tuan-tuan nak capai. Tuan-tuan tahu bagaimana kami nak bantu tuan-tuan. Satu. Yang kedua, antara ugutan syaitan setiap pagi, apa yang kau pakai hari ni? Apa yang kau pakai hari ni tuan-tuan? Tak payah jawab. Kalau boleh, bagi siapa-siapa yang dah beli kain kafan, saya nak beri pula satu kaedah yang baru hari ni. Kain kafan tu jangan dibiarkan dalam robok, dalam almari, dalam plastik. Bawa keluar, letak dekat dalam satu hanger, letak betul-betul di tengah-tengah antara pakaian tuan-tuan. Buka je almari, nampak benda tu dulu. Buka je almari, nampak kain kafan dulu. Buka je almari, itulah benda yang pertama sekali kita lihat. Apa dia? Kain kafan. Supaya ada pada hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
nak fikir ni, nak pakai apa hari ni, buka je lemari, Allah. Besok prepare, besok ni ada kenduri. Dah, bak kata Kak Noraini tadi, kalau fikir kenduri ni seminggu dah fikir nak pakai apa. Tak apa, dengar cakap saya, tuan-tuan buka je almari, tuan-tuan tahulah tuan-tuan akan fikir apa. Dah? Nampak? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bagus Kak Noraini Nasir. Yang ketiga, kalau ditanya di manakah tempat tinggal yang kamu nak duduk, tak dapat tidak kubur, tuan-tuan, kubur. Dah? Jadi, mudah-mudahan dengan nasihat daripada Hatib Al-A'sam ini, kita dapat beberapa praktikal, kita dapat beberapa kefahaman, kita dapat beberapa cara bagaimana pertama sekali untuk mengawal diri kita daripada diugut oleh syaitan. Prosesnya begini, syaitan diugut nafsu. Qarin, tukang tengok, tukang kipas. Sebab qarin ni ada sahaja dalam tubuh kita. Dia ni anak murid kepada syaitan. Kan bila datangnya Ramadan besok, syaitan dipenjara. Qarin masih lagi ada. Maka qarin ni tukang update, tukang follow up. Dia ugut pula nafsu tu. Nafsu tu akan bagi signal kepada otak. Allah, stresnya besok nak pakai apa? Stres. Nak pakai baju pun stres. Nak pilih tudung pun stres. Allahu Akbar. Bila tak matching sikit je, tak matching, stres. Takut orang kata. Tak payah fikir dah lah ni. Buka je almari, InsyaAllah tuan-tuan akan kurang je stres. Bila benda tu yang mula-mula kalian nampak. Jelas? Siapa janji nak buat? Khatijah Nayan. Dah? Kain kapan boleh tak buat sejadah? Boleh. Bagus. Yang tu bagus juga. Antara satu cadangan yang baik. Dah. Kain kapan tu buat sejadah? Bagus, bagus, bagus. Yang tu lagi saya setuju Mak Soleh. Sekurang-kurangnya kita hamparkan buat sejadah. Kau sujud atas apa tu? Atas kain kapan aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni lagi bagus. Mari lagi idea. Sebab tu pentingnya circle. Bagus Nur Hayati, tahniah. Khatijah Nayan buat. Dah? Jelas? Okey? Wan Afiqah janji. InsyaAllah. Saya yang akan buat dulu tuan-tuan. Dah? Kita suruh orang buat, kita tak buat. Munafik. Sayalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelas? Jadi insyaAllah sehingga bertemu lagi pada siri-siri akan datang. Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Selamat berpuasa. Dan saya bernama Al-Faqir Irwan Zahuri ingin mengucapkan kemaafan sebarang pertemuan yang lalu sekiranya ada mengguris hati kalian, membuat kalian terasa dan sebagainya, membuatkan kalian terluka. Saya sebagai orang yang banyak kekurangan memohon kemaafan. Dan bagi tuan-tuan yang selalu attend program kami, NBS, ICS, Solah, Khatam Kitab dan sebagainya, kami juga mohon kemaafan. Seandainya ada di antara tim-tim kami melakukan kekurangan, kesilapan dan sebagainya, maka harap diampun dan dimaafkan. Dan kami akan berusaha dengan lebih baik. Bagaimana untuk memastikan kami beri servis yang baik, menyampaikan maklumat yang baik, public relation yang baik untuk kami menghasilkan muafakat yang baik di antara kita. Dan bagi tuan-tuan juga yang nak membantu madrasah saya untuk program berbuka puasa, program tahlil perdana dan program Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad khatam Al-Quran, tuan-tuan boleh pergi ke easy.la/sahur. Ambil je ezy.la yang bawah tu /sahur. Sahur. Untuk berbuka, saya rasa dah penuh. Tapi untuk sahur masih lagi ada kosong. Untuk berbuka, jadual dah penuh. Tapi untuk sahur masih lagi ada beberapa kekosongan yang tuan-tuan, saya nak tuan-tuan, jom join program ini. Sikit ke banyak tak ada masalah sebab tak ada jumlah yang kami wajibkan. Sekadar terpulang kepada tuan-tuan, yang penting keikhlasan. Terima kasih kepada admin. Tu type klik easy.la/sahur untuk join program tahlil perdana. Dan kita akan buat tahlil secara live pada 25 Ramadan. Lepas asar kita akan start terus. Lepas asar kita akan start terus sebab banyak nama kita akan baca tahlil perdana, ada zikir munajat. Malam tu lepas tarawih kita ada maulid. Kita doakan semua tuan-tuan. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah sehingga bertemu lagi pada esok Ramadan yang pertama biiznillah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Hashtag Santapan Rohani. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lepas
Klik easy.la sahur ni, easy.la NBS free pula. Join Ramadan program NBS yang percuma. Wallahu a'lam.